Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam Amri. Baik, Alhamdulillah. Tuan Haji apa khabar Tuan Haji? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Selamat menyambut nuzul Al-Quran buat hari ini 17 Ramadan juga Tuan Haji ya. Ya, sama-sama kita Amri. Baik, Alhamdulillah. Jadi kita bawakan satu tajuk yang amat dekat ya dengan Yayasan Taqwa ini yang kita sedia maklum, ada juga pendengar-pendengar yang tahu, mungkin pernah turut serta, mungkin pernah juga menerima inisiatif-inisiatif daripada Yayasan Taqwa ni. Mungkin sedikit Tuan Haji boleh kongsikan Yayasan Taqwa adalah Yayasan Taqwa Wilayah Persekutuan ini berperanan sebenarnya membantu masyarakat dari segi agihan dana kebajikan, zakat mawib dengan mewujudkan pelbagai program dan aktiviti yang berbentuk pendidikan, dakwah dan juga kebajikan. Mungkin untuk mukadimah ni mungkin Tuan Haji boleh kongsikan mengenai perkara ini. Silakan. Yayasan Taqwa, saya ingin mengucapkan banyak terima kasihlah atas sambutan Salah SM pada malam ini. Alhamdulillah. Yayasan Taqwa ni adalah salah satu yayasan di bawah Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan ataupun kita panggil MAWIB. Tujuan dia, punca kuasa dia ditubuhkan tak lain tak bukan untuk aktiviti agihan dan juga program-program yang berbentuk kebajikan, berbentuk dakwah dan juga berbentuk pendidikan. Jadi program ini sudah lama dilaksanakan semenjak penubuhan Yayasan Taqwa dan terus menerus program ini dilaksanakan sehingga sekarang. Dan ketika berlakunya peristiwa COVID dan juga Ramadan yang kita sedang hadapi sekarang, program-program kebajikan, dakwah juga pendidikan kita pergiatkan, kita perbanyakkan lagi demi membantu masyarakat umat Islam dan pembangunan umat Islam di seluruh negara. Jadi bersebenar dengan tajuk kita ini, saya rasa Yayasan Taqwa ini dekat dengan ayat Al-Quran yang disebut oleh dalam Quran disebut wa ta'awanu fil birri wat taqwa wa la ta'awanu fil ismi wal udwan. Jadi saya rasa penubuhan Yayasan Taqwa sangat rapat dengan isu-isu kebajikan dan isu-isu ketakwaan. Dan ayat Quran ini juga dia serangkai al-birri dan taqwa ini letakkan satu baris yang sama. Jadi saya percaya relevansi penubuhan kita ni ada kaitan yang sangat rapat dengan isu-isu kebajikan umat Islam di seluruh negara. Jadi cuma definisi kebajikan ni saya ingat sangat luas. Cuma dalam konteks pentadbiran, SOP dan sebagainya, pastilah kita ada definisi tertentu yang kita laksanakan. Baik. Jadi kita bergerak atas dasar kebajikan, kita bergerak juga atas dasar dakwah dan juga atas dasar pendidikan. Dan kita itulah sikit sebanyak peranan Yayasan Taqwa lah. Jadi ruang operasi kita seluruh negara. Ada ketikanya kita sampai juga bantuan dan program kita ke luar negara. Saya rasa itulah secara ringkas lah Yayasan Taqwa lah. Baik. Untuk maklumat Amri dan juga pendengar semua. Baik, Alhamdulillah. Jadi selain memperkasakan Tuan Haji pertubuhan sukarelawan melalui program dan aktiviti kebajikan, kemasyarakatan dan sebagainya. Jadi sejauh mana inisiatif dan kerjasama yang diambil Yayasan Taqwa Wilayah Persekutuan dengan agensi-agensi agama lain dalam membantu mereka yang memerlukan? Ini bermaksud kolaborasi Tuan Haji dengan agensi-agensi agama lain. Ya. Kita Yayasan Taqwa ni kita ada satu agensi kecil sahaja di bawah Majlis Agama Islam. Kerana ini merupakan salah satu daripada ihsan ataupun sikap prihatin mawib untuk asnaf di luar wilayah. Maka dia minta supaya dilaksanakan melalui program-program yang dilaksanakan oleh Yayasan Taqwa. Oleh kerana kita tahu isu berkaitan dengan asnaf, zakat dan juga agama adalah isu di bawah negeri, maka kita mengambil inisiatif untuk bekerjasama dengan agensi-agensi di peringkat federal yang ada hubungan dengan negeri. Contohnya kita bekerjasama juga dengan JAKIM terutamanya. Kita bekerjasama juga dengan Jauhar. Contohnya dengan JAKIM ni kita banyak program-program berkaitan dengan musaadah COVID yang kita laksanakan baru-baru ini. Kita juga bersama JAKIM membantu
mangsa kebakaran yang terbesar baru ni di Tawau. Dikatakan mangsanya sehingga 700 orang. Dan semalam saya baru balik program dengan JAKIM di Kelantan. Iaitu program kita bersama dengan anak yatim Darul Aitam. Kita juga ada program bersama dengan JAKIM iaitu Multaqa Murabbi peringkat negeri Kelantan. Jadi saya rasa kolaborasi kita dengan agensi agama JAKIM dengan Johor contohnya kita ada kerjasama soal baik pulih rumah My House. Dan kita ada kerjasama jugalah dengan agensi lain di bawah Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Jadi saya rasa kolaborasi ini sangat strategik di mana dia memudahkan pengurusan di peringkat kita dengan peringkat negeri. Yang kedua, kita dapat sampaikan bantuan ini dan program ini kepada sasaran sebenarnya. Disebabkan kolaborasi ini kita mendapat maklumat dan data yang mencukupi untuk kita menentukan bantuan dan juga program ini sampai kepada sasaran sebenar. Kerana data ini kita panggil sekarang ni data raya ni, kita dapat data secara keseluruhannya yang diberikan melalui agensi-agensi yang kita kerjasama. Jadi saya rasa Santakwa sangatlah rapat dengan agensi macam JAKIM, macam Johor, mungkin juga sebahagiannya pernah kita bersama dengan Yadim, sama ada di Sabah dan juga sebahagiannya di Sarawak. Jadi data-data maklumat yang diberkahkan kepada kita ini membantu kita untuk buat keputusan di peringkat yang Santakwa supaya bantuan ini dan juga program ini dapat sampai kepada sasarannya. Jadi pada saya conclusionnya hubungan kita dengan agensi-agensi kerajaan sangatlah agensi-agensi federal, JAKIM dan sebagainya agensi ini sangatlah stable dan saya berpendapat perlu diperkuatkan dan diperkukuhkan dan dipereratkan lagi supaya kita ada kesatuan untuk kita sampaikan dan memberi impak yang besar kepada masyarakat. Baik. Itulah sedikit gerak kerja kami lah. Baik, Tuan Najib tadi ada kongsikan bahawa skop sebenarnya liputan Yayasan Taqwa ni sendiri meliputi di seluruh negara, Tuan Najib. Tapi sejauh mana sebenarnya Yayasan Taqwa ni mengenal pasti individu-individu ataupun badan-badan ataupun rumah-rumah yang perlu dibantu, madrasah-madrasah misalnya, dan mungkin adakah kriteria-kriteria yang ditetapkan untuk bantuan ataupun sumbangan seperti ini, Tuan Haji? Itu yang saya sebut tadi, Amri, bahawa pentingnya kita ada hubungan yang rapat dengan contohnya agensi macam JAKIM, disebabkan dia ada hubungan rapat dengan Majlis Agama Islam Negeri ataupun Jabatan Zakat Negeri ataupun Jabatan Agama Islam Negeri. Selalunya bila kita mendapat maklumat tentang satu berita, maklumat ni boleh datang daripada berbagai kaedah. Boleh datang daripada sama ada mereka menghantar surat direct secara terus kepada Yayasan Taqwa, ya, ataupun kita dipanjangkan oleh pihak-pihak tertentu kepada kita. Jadi untuk kita mendapatkan maklumat lebih tepat, kita akan menghubungi agensi-agensi tersebut supaya mereka dapat buat siasatan sedikit, kerana mungkin jarak. Walaupun jarak hari ini tidaklah jadi satu isu untuk kita dapatkan maklumat, tapi oleh kerana mereka berada di lokal, di tempat yang di mana kita ingin mendapat maklumat, selalunya kita akan terus berhubung dengan mereka. Syaratnya tak banyak. Syaratnya pertama sekali dia mungkin dia perlu ciri-ciri sebagai asnaf tu perlu dipenuhi. Perlu adalah cirinya asnaf. Kemudian kaedah-kaedah membuat keputusan kita lihat kepada maksudnya kemusnahan yang mungkin berlaku. Kalau dia sakit dia level mana, mungkin kita perlulah ada beberapa ciri-ciri itulah, syarat-syarat yang kita kenalkan. Dan kalau kita dapati dia memenuhi syarat-syarat tersebut, maka kita akan cuba usahakan bantu sekadar yang kita mampu. Disebabkan kita ni bajet kita tidaklah besar, tapi kawasan bantuan kita agak luas. Jadi pastilah kita mesti ada kriteria tertentu untuk kita tetapkan dan jumlah tertentu yang kita boleh mampu dan sustain untuk kita bantu golongan yang lain yang mungkin menerima nasib yang sama. Jadi itulah kaedah-kaedah yang kita guna pakai.
kita menggunakan pakai NGO tempatan, jabatan agensi kerajaan di tempatan ataupun pejabat daerah, contohnya kalau pendidikan kita banyak berhubung dengan pejabat daerah dan sebagainya, ataupun pejabat pendidikan negeri, supaya input yang diberikan kepada kita, maklumat yang diberikan kepada kita tepat, dan kita dapat sampai berasa sarai betul. Itu je isu. Baik, Alhamdulillah. Tapi seperti yang Tuan Haji kata tadi, bajet tidak besar, tetapi sumbangan ini sebenarnya ataupun inisiatif yang dilakukan oleh Yayasan Taqwa ni begitu meluas, dan apa yang saya dapat lihat, sehingga ada kerjasama melalui Jakwa sendiri dan Yayasan Taqwa juga bersama-sama membantu mengadakan program-program bersama dengan masyarakat orang asli, Tuan Haji, ya? Baru-baru ni kita ada, bulan puasa ni kita ada 3 program dengan masyarakat. Yang baru kita buat di Labu minggu lepas. Hari Jumaat lepas, malam Jumaat kita berbuka puasa bersama orang asli, dan sedikit bantuan kita sampaikan di Jeli. InsyaAllah pada minggu hadapan kita ada program di Perak pula, di Cemong, bersama masyarakat orang asli. Baik. Jadi kita cubalah masuk kepada semua lapisan masyarakat. Tapi oleh kerana kita mungkin tak dapat nak santuni semua, kaedah saya kata kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua lah. Jadi mungkin tahun ni kita dapat santuni masyarakat di Labu, di Negeri Sembilan, di Kelantan atau di Jeli. Mungkin tahun depan kita pergi tempat lain pula. Kita buat penggiliran lah, supaya semua orang dapat manfaat daripada zakat yang dikutip oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan ini. Baik, Alhamdulillah. Baik, Tuan Haji, kita akan sambung untuk sesi yang kedua selepas ini, Tuan Haji. Kita berehat seketika, insya-Allah. Kita akan kembali bersama dengan saya dan Tuan Haji Zabidi sebentar saja lagi. Iaitu kita untuk mungkin Tuan Haji mungkin boleh kongsikan, mungkin inisiatif tu dah ada tadi pun, Tuan Haji dah kongsikan sedikit. Mungkin ada pengisian sempena Ramadan yang diambil oleh Yayasan Taqwa Wilayah Persekutuan, selain daripada sukarelawan, mungkin ada bantuan-bantuan lain yang disediakan untuk mereka yang memerlukan ini, Tuan Haji. Okey, Amri, kita bantuan-bantuan kita yang sedia ada sebagainya, buah dasar pendidikan, dakwah dan juga kebajikan tu dalam macam biasa, walaupun di bulan Ramadan. Cuma sebenarnya pada bulan Ramadan ini biasalah satu bulan yang sangat mulia kepada umat Islam, di mana pahala berlipat kali ganda. Jadi kita di Yayasan Taqwa telah mengambil pendekatan untuk membantu program-program berkaitan dengan iftar. Kita ada bantu juga untuk golongan asnaf dan du'afa di sana, untuk sama ada kita buat kerjasama melalui agensi macam JAKIM, Jauhar, ataupun melalui NGO, dan ada juga kita bantu melalui masjid dan surau-surau di seluruh negara sebenarnya. Jadi kita iftar, kita bagi komitmen sama-sama membantulah. Yang kedua, kita juga bantu program Ihya Ramadan. Sebabkan kita pada bulan Ramadan ini, selain daripada tarawih yang dilaksanakan oleh umat Islam, saya kata kebanyakan masjid-masjid di seluruh negara ada buat tazkirah. Tazkirah Ramadan, memberi peringatan kepada umat Islam. Ada yang masjid saya di masjid di Bukit Canggang ni, Amri. Kita ada tazkirah Ramadan ni every night, setiap malam. Alhamdulillah. Lepas tarawih saya dapati, jadi saya kebetulan ahli Korea di kawasan masjid ni. Jadi saya percaya di masjid lain pun kalaupun tidak setiap malam, kurang-kurangnya selang semalam ataupun seminggu sekali ataupun 2 kali seminggu, saya tak pastilah. Tapi bila kita mendapat maklumat dan juga daripada masjid dan surau-surau seluruh negara, sebahagian besarnya mengadakan program-program berkaitan dengan Ihya Ramadan, termasuk atau tarawih dan sebagainya. Jadi kita membantu juga untuk membiayai sebahagian kecil daripada penceramah-penceramah yang dijemput oleh pihak masjid dan pihak surau. Dan juga kita, kalau dulu kita pernah buat ziarah sahur, tapi kita berhenti 2 tahun disebabkan COVID. Jadi kita nak mulakan balik lah. Kalau dapat ziarah ke rumah-rumah kebajikan, kalau tak jauh pun di sekitar Selangor dan sebagainya, sebab kita terma kita luar wilayah. Jadi kita tak pergi kawasan dalam wilayah lah. Jadi kalau kita ada 1-2 mungkin dalam perancangan untuk kita ziarah
dan memberi bantuan ketika mana sahur. Dulu kita pernah laksanakan sebelum COVID. Alhamdulillah. Sekarang bertandang. Jadi dia kata itu program-program yang selalu dan menjadi rutin kepada umat Islam every year pada bulan Ramadan ni. Jadi kami pun turut terlibat dan secara aktif bekerja keras untuk memastikan bantuan ini disegerakan. Bahkan masa nak digunakan oleh umat Islam ni pada bulan Ramadan sahaja. Dan kita juga ada perancangan selain daripada akhir Ramadan ialah bantuan-bantuan untuk kegembiraan umat Islam pada waktu Aidilfitri. Alhamdulillah. Ada juga yang memohon kepada kita, ada juga yang kita mendapat maklumat, contohnya untuk membeli pakaian-pakaian kepada anak yatim atau fakir miskin. Kita ada membantu juga pada bulan Ramadan ini. Jadi kita harap dengan sedikit bantuan kita ini boleh menggembirakan sama-sama kita menyambut Ramadan dan juga menyambut Aidilfitri yang akan datang. Jadi saya rasa itu di antara program-program yang kita laksana pada bulan Ramadan lah. Di samping ziarah-ziarah ke tempat ke pendalaman termasuk perkampungan orang asli dan sebagainya. Baik. Alhamdulillah. Mungkin ada juga yang pendengar kita yang bertanya di Tun Haji. Adakah Yayasan Taqwa juga selain daripada peruntukan daripada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib melalui dana zakat, dan adakah Yayasan Taqwa juga mengalu-alukan sebahagian individu ataupun badan korporat untuk turut sama bersama-sama dengan Yayasan Taqwa untuk menambah bakti, menyalurkan sumbangan ataupun boleh memberikan direct terus kepada Yayasan Taqwa misalnya? Amri, kami memang pada dasarnya memang kerjasamanya begitu. Selalunya bila kita mendapat permohonan daripada NGO ataupun badan-badan agensi di luar wilayah, selalunya memang dia mohon dalam jumlah yang kadang-kadang agak besar. Jadi kita bincang dengan dia, kita bantu sikit, dia bantu sikit. Okey, baik. Jadi masing-masing membantu. Not lah kalau Tan Sri Chairman Mawid selalu sebut, kita bagi RM1, you bagi RM1. Jadi kita bersikap supaya kita dapat menyediakan sedikit dana, mereka dapat menyediakan dana juga tenaga. Jadi kita dapat significant impact kepada sasaran yang kita nak bagikan. Baik. Tadi kita dah buat lama dah, cuma dari segi kalau badan korporat nak beri sumbangan kepada Taqwa, kita masih belum ada polisi lagi untuk terima sumbangan. Buat masa ni kita hanya menerima bantuan sumbangan daripada Mawid semata-mata. Mungkinlah kita kena tengok balik di segi isu perlembagaan Taqwa dan sebagainya lah. Ada boleh menerima sumbangan daripada publik dan sebagainya, itu kita kena tengok balik lah. Secara detail. Tapi buat masa ni, kalau kata kerjasama tu memang macam kita kena yakin Yakin keluarkan sebahagian kecil sumbangan melalui tabung musaadah yang ada di Yayasan Wakaf. Kita mengeluarkan sedikit jadi macam kita bantu di Tawau baru ni. Yayasan Taqwa bantu sebahagian kecil dan ditop up oleh tabung musaadah Jakib. Jadi jumlahnya besar. Sangat besar, betul. Pada penerima kita tu ialah besar. Disebabkan Taqwa bagi sebahagiannya dan sebahagian lagi dibantu oleh Jakib. Dan kita pun dengan NGO di luar yang kerjasama kita pun kita maklumkan begitu. Kalau sasaran dia 100, kita bantu dia 50. Dan kita harap dia boleh bantu melalui badan-badan korporat lain 50 orang lagi. Itu kerjasama tu kita telah berjalan lah. Baik. Apa yang saya dapat lihat juga Tuan Haji ni, sumbangannya agak besar seperti yang berada yang telah diinisiatifkan di Pantai Timur, puluhan ribu ringgit juga, Alhamdulillah dapat dimanfaatkan kepada mereka yang memerlukan. Tambah-tambah lagi sebenarnya Tuan Haji, bila dalam keadaan kita ni memerangi COVID-19 dan kita sekarang ini Alhamdulillah dah berada dalam fasa endemik, namun masih lagi berjuang Tuan Haji. Jadi banyak ataupun ramai mereka yang memerlukan sebenarnya, yang perlukan perhatian dan perlukan program-program, perlukan cakna daripada agensi-agensi seperti Yayasan Taqwa ni. Jadi bila kita sebut mengenai pandemik COVID-19 ini, jadi bagaimana sebenarnya Yayasan Taqwa di bawah Mawib sendiri sebagai agensi agama menepani cabaran pandemik COVID-19 sebelum ini, dan kini kita sekarang ni dah berada dalam fasa endemik ni Tuan Haji? Okey Amri, kita sebenarnya pasal COVID ni, saya ingat punca kuasa ataupun saya ingat waktu tu PM umumkan every house food on the table kan. Kita kena pastikan
setiap rumah rakyat Malaysia ni ada food on the table. Jadi waktu tu kita telah dipanggil mesyuarat oleh Menteri Jabatan Menteri Hak Ehwal Agama. Maka hasil di mesyuarat kita telah lancarkan satu program yang kita panggil Musaadah. Musaadah COVID. Saya ingat Ampli pun maklum tentang program ni. Ya, betul. Ya, dan program ni saya ingat kita bergerak seluruh negara. Dan saya rasa sebahagian daripada yang terlibat dalam program ni pun terkena jangkitan COVID. Mungkin ada sebahagian tak serius lah. Tapi maksudnya pergerakan mendapat pelepasan daripada pihak berkuasa dan sebagainya, bergerak seluruh negara untuk sampaikan bantuan ketika COVID. Dan selepas COVID ni, kita secara konsisten terus membantu walaupun dah masuk fasa endemik. Kerana ancaman COVID ni saya lihat masih lagi ada. Dan sebahagian daripada masyarakat kita masih lagi bergelut untuk keluar daripada kesan COVID yang terkena kepada mereka. Ada sebahagiannya hilang terus pekerjaan. Waktu COVID berlaku, kita bukan setakat lagi pergi ke pendalaman kampung-kampung, kita juga terpaksa santuni. Di taman-taman yang kita lihat rumahnya agak besar, tapi orang dalamnya hilang pekerjaan. Ada yang kata terpaksa menjual rumah dan sebagainya. Waktu tu rumah pun tak laku. Jadi pada hasrat kita ialah untuk pastikan bahawa each and every house dalam rumah rakyat Malaysia ada food. Jadi kita bagi kepada semua. Bila kita dapat maklumat sama ada daripada agensi agama, daripada yang berhormat menteri kita waktu itu pun, kita terus bergerak untuk sampaikan semangat. Itu yang. Jadi saya rasa Yayasan Taqwa secara konsistennya terus membantu sama ada dekat masa waktu COVID melanda, ada waktu pandemik dan juga waktu endemik. Dan kita mesti lagi meneruskan bantuan-bantuan ini sehingga kita merasakan bahawa masyarakat dan negara pulih sepenuhnya. Tapi itu tidak bermakna bahawa bantuan ini dihentikan kepada orang yang memerlukan. Cuma dalam konteks pandemik dengan endemik mungkin isu yang fokus isu yang kita masukkan, benda ni berlaku hanya mungkin 50 tahun sekali ataupun 100 tahun sekali. Tapi bantuan-bantuan ni selagi mana kita berdiri atas dasar yang sama, kita akan terus bagi bantuan kepada masyarakat yang memerlukan. Baik. Itulah. Alhamdulillah. Tuan Haji, selain daripada hilang pekerjaan, ada juga sebenarnya Tuan Haji yang hilang tempat bergantung akibat daripada COVID-19 ini. Dan Alhamdulillah kehadiran sebenarnya agensi-agensi seperti ini dan seperti Yayasan Taqwa ini sebenarnya serba sedikit sebenarnya dapat membantu menampung, insya-Allah jika tidak banyak sedikit pun sebenarnya ia dapat sebenarnya memberi satu sinar baru kepada kehidupan mereka, insya-Allah. Baik Tuan Haji, kita akan sambung untuk sesi yang ketiga, sesi yang terakhir sebentar lagi Tuan Haji. Salam FM Menjana Minda. Ya, Alhamdulillah, terima kasih kerana terus bersama dengan Amri Kerja untuk ke Syurga. Itu tajuk yang dibawakan dalam rancangan Adin #DCD Segalanya terbitan Nur Azlin Nurdin. Kita bersama dengan Tuan Haji Zabidin Hasan, Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Taqwa Wilayah Persekutuan. Baik Tuan Haji, untuk yang terakhir di sesi yang ketiga ni Tuan Haji, ini sebenarnya ada tanggapan masyarakat mengenai agensi agama yang dilabel lambat memberi bantuan kepada mereka yang dilanda musibah banjir, COVID-19 dan sebagainya kerana tidak dipaparkan di media arus perdana misalnya dan media cetak misalnya. Jadi apa pandangan Tuan Haji mengenai perkara ini? Okey, Amri, pertama sekali saya secara peribadilah, kalau saya rasa kita tak boleh menolak semua pendapat pandangan netizen kepada kita. Kalau itu pandangan betul, kita kena siasat dan kena bekerja keraslah untuk memastikan bahawa kita melaksanakan amanah kita ini seperti mana expectation daripada masyarakat. Tapi kalau kita sudah laksanakan seperti mana yang diletak dalam seperti expectation masyarakat, ataupun kita yang diletakkan kepada kita, tapi masyarakat tidak maklum tentang bantuan yang kita salurkan, mungkin kita kena
kena kolaborasi lah, saya ingat beri kolaborasi lah agensi agama ni. Kita ada macam-macam agensi yang menyalurkan bantuan. Kita ada Musaadah Jakim, kita ada Yayasan Wakaf, kita ada bahagian dakwah korporat Jakim, kita ada Mawi, kita ada Yatim, kita ada Yayasan Taqwa. Saya dikatakan semua agensi di bawah agensi hal ehwal agama ni ada struktur, ada part dia, departmen jabatan dia yang buat kerja-kerja CSR ni. Baik. Termasuk kadang-kadang saya lihat JTSM yang kita rasa tak ada kaitan pun, tapi bila banjir berlaku baru ni kita tahulah berapa banyak dia bekerjasama dengan Yayasan Taqwa untuk membantu masyarakat di Pahang dan bukan negeri-negeri yang lain. Saya tahu banyak maklumat-maklumat ni. Tapi oleh kerana mungkin kekurangan komunikasi kita dengan masyarakat, menyebabkan masyarakat membuat tanggapan yang kita kata kita lambat dan sebagainya. Jadi mungkinlah saya tak pasti, mungkin di peringkat sana ataupun di peringkat yang kita boleh bincang supaya PRO setiap agensi ini boleh bekerjasama. Dan kalau kita combine di PRO ni, saya ingat strengthnya sangat kuat. Cuma sekarang kita bekerja bersendirian, masing-masing so-called, saya tak ada masalah fastabiqul khairat, bersaing dalam buat benda baik tak apa. Tapi kita masing-masing macam bergerak sendiri, lepas tu impactnya tidak besar. Jadi kalau kita share PRO ni, sama ada kita sharing each other, Jakim akan apa yang dibuat oleh Mawi, akan apa yang dibuat oleh Yayasan Taqwa akan dibuat oleh agensi lain. Maka saya ingat maklumat ni boleh sedikit cepat sampai. Soal mengatakan lambat tu, saya ingat bila kita dapat arahan pertama the day after banjir tu, ini hal banjir lagi kita dah dapat arahan, macam Yayasan Taqwa dah dapat arahan standby, semua standby. Sebab cuma kadang-kadang banjir tu tahun ni berlaku pelik sikit sebab fenomena air termenung ni. Ya, betul. Kita nak dia bagi bantuan pun tak boleh kadang-kadang sebab air masih tak surut dan sebagainya. Jadi perlu ada kepakaran tertentu yang melibatkan mungkin JPAM, Jabatan Kebajikan Masyarakat, NAKMA dan sebagainya lah, untuk masuk lebih awal kepada kita. Tapi preparation yang dibuat oleh kita, agensi kita dapat arahan memang dari awal lagi, hari pertama lagi yang beri kita dapat arahan supaya bersedia. Mungkin itulah pandangan saya, mungkin kita boleh wujud ke satu task force membincangkan supaya agensi agama ini dilihat betul-betul agensi yang ke depan dalam isu-isu berkaitan dengan kebajikan masyarakat dan juga rakyat di negara kita. Baik, alhamdulillah. Saya lah. Baik, apa yang dikongsikan Tuan Haji pun saya rasa ia satu perkara yang baik juga ya. Kita boleh panjangkan, insya-Allah kita akan kongsikan juga Tuan Haji di Facebook. Salam apa yang dilakukan oleh agensi-agensi di bawah Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama ni. Kadang-kadang Tuan Haji maklumlah bila generasi baru kita ni Tuan Haji sebenarnya mereka ada yang sebenarnya tidak mengikuti agensi-agensi agama ni. Kalau mereka mengikuti, contohnya mengikuti Yayasan Taqwa di Facebook dan media-media sosial misalnya, mereka akan dapat apa yang telah disampaikan, ke mana jejak langkah Yayasan Taqwa ni menyampaikan semangat. Betul Tuan Haji Ya, betul Amri. Cuma generasi sekarang ni tidak melihat dengan mata kasar, tetapi mereka ingin melihat perkara itu berada di Facebook. Jadi kepada pendengar-pendengar, bolehlah terus ikuti agensi-agensi agama ini melalui Facebook, Instagram misalnya. InsyaAllah banyak sebenarnya perkara-perkara yang baik, ataupun kita boleh lihat di mana saluran-saluran sumbangan itu disampaikan kepada mereka yang memerlukan. Jadi alhamdulillah. Jadi terima kasih Tuan Haji kerana bersama dengan kami pada malam ini. Sampai sedikit sebenarnya kita memberi kefahaman kepada rakyat, khususnya tentang peranan yang dibawakan oleh Yayasan Taqwa untuk membantu dari segi 3 sektor tadi, kebajikan, pendidikan
dan juga dakwah. Ya. Alhamdulillah. 3. Saya pun dah sampai ingat tu Haji. Alhamdulillah. Dan insya-Allah lama dah Amri ya. Kan lama dah kan. Ya. Bermakna ia selari Tuan Haji ya. Di antara perjalanan dakwah, kebajikan dan juga pendidikan ini membantu daripada membantu anak-anak dan sehinggalah kepada pelbagai golongan peringkat umum. Ya. Jadi Alhamdulillah. Tuan Haji, terima kasih kerana bersama dengan kami pada malam ini Tuan Haji. Sama saya ucap terima kasih juga lah kepada Salah FM dan juga Amri lah. Alhamdulillah. Mungkin ada ruang-ruang kolaborasi Tuan Haji bersama dengan kami, sudi-sudi lah sebenarnya Tuan Haji. InsyaAllah dia alu-alukan. Alhamdulillah. Baik. Semoga kita dapat bertemu lagi Tuan Haji untuk berkongsi cerita. Ini sebenarnya menjadi satu medan ataupun satu platform untuk kita kongsikan cerita-cerita daripada agensi-agensi agama kepada masyarakat, khususnya kepada umat Islam. Jadi insya-Allah selamat berpuasa Tuan Haji. Sama Amri. Baik, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.